Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi live saya. Suka-suka je suka-suka time bila nak live ni tak sebut apa benda, terus jalan saja. Yang penting saya hari ni nak berkongsi tentang kos perubatan. Kenapa kita perlu ada medical card Ni adalah kisah benar seorang prospek menggunakan alasan agama untuk menolak takaful. Saya telah berusaha bersungguh-sungguh untuk meyakinkan beliau tapi gagal. Saya mencadangkan polisi kesihatan untuk dia belilah. Saya berusaha meyakinkan bahawa polisi takaful adalah penting untuk tujuan perubatan. Setahun kemudian, saya singgah dekat dia punya restoran dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Setiba dekat tempat sana, saya amat terkejut kerana melihat keadaan dia yang begitu lemah. Dia terdapat kesan luka dekat kaki dan berdarah tau. Bila beliau menceritakan dia telah menjalani pembedahan saluran jantung dan restoran terpaksa buka 24 jam untuk membiayai hutang keluarga, dan pembiayaan pembedahan tersebut sebanyak RM50,000. Dia tanya dekat saya, boleh tak dia ambil takaful sekarang ini? Saya katakan saya minta maaf banyak-banyak, segalanya sudah terlambat Tapi dengan nada menerima nasihat saya tu, mungkin dia tak perlu ke restoran 24 jam kalau dia ambil takaful medical card sebelum ini seperti mana yang saya cadangkan Sebab bila dia dah menjalani pembedahan suaminya meninggal, isteri malang ini telah kehilangan suami dan juga dua buah rumah untuk menanggung kos perbelanjaan hutang yang perlu ditanggung lah. Jadi kepada yang dah ada polisi ni, saya menyatakan bahawa polisi mereka masih tak sempurna kalau hanya ada pampasan jika meninggal ataupun cacat kekal. Jadi bila dia jatuh sakit, medical card untuk membayari kos perubatan sebenarnya kos perubatan yang kita tak tahu bila kita perlu nak guna tu. Kalau dah terjadi macam kes yang saya ceritakan ni, memang kita tak dapat nak tolong lagi lah, sebab saya dah bagi tahu 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu kenapa dia perlu ada medical card Sebenarnya bila kita dah berkeluarga ni, kita sebenarnya kena tanyalah dalam perkahwinan berdasarkan cinta, pilihan keluarga dan sebagainya. Apa yang dia jawab kalau dia betul-betul sayang keluarga, dia memang kena perlu sediakan simpanan hibah, perlu ada medical card, perlu ada PA dengan CI. Bila sesuatu terjadi, jadi dia dapat membantu dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak, memerlukan keuangan untuk membiayai segala kos perubatan. Jadi dia tak perlulah jual barang kemas dia, tak perlu jual kereta, tak perlu jual rumah Dengan adanya takaful, dia sebenarnya dapat membantu. Kalau boleh tolong share video live sini, sekurang-kurangnya ramai kawan-kawan yang dapat dengar. Apa khabar Kak Diko JT pernah tinggal kat rumah saya dulu Alhamdulillah, apa khabar semoga sihat saja sekarang Alhamdulillah. Afiq Arif Alhamdulillah. Kalau boleh itulah, tolong kongsi live saya ni. Hari ni saya tak bercerita pasal kunyit hitam. Hari ni saya cerita pasal takaful. Kenapa kita perlu ada takaful Pertama sekali, kita tak dapat menjangka apa akan terjadi pada akan datang. Kematian itu pasti, kita cuma tak tahu bila tak tahu bila tarikh dia. Kalau kita tahu tarikh bila mati tu, meninggal, senang. At least seminggu sebelum meninggal tu ambil dulu. Tapi kita tak tahu. Jadi memang kita kena bersedia lebih awal untuk adakan simpanan hibah takaful. Kita perlu ada medical card, kita perlu PA, kita perlu ada CI. Setiap setiap takaful ataupun untuk dapatkan satu polisi yang lengkap,
kita mesti ada 4 bahagian tadi tu saya cakap. Life, medical card, PA dan CI. Kalau ada 4-4 ni, memang kita punya polisi tu lengkap lah. Banyak sikit tu belakang cerita, yang penting mesti nak ada. Kalau nak bertanya, boleh tanya dekat bawah tu. Dengan kita asingkan sedikit gaji, mungkin hanya 10% saja kita boleh adakan ke 4-4 bahagian tadi sebenarnya. Jadi bila kita ada takaful, kita boleh menarik lapas lega lah sekurang-kurangnya waris yang kita tinggalkan. Kematian itu memang pasti, tak boleh nak elak, cuma kita tak tahu bila saja. Jadi tugas saya hari ini just menyampaikan saja, sama ada nak ambil tak ambil terserah pada kawan-kawan semua. Jadi pada saya lah, saya cuma menasihatkan ambil lah sekurang-kurangnya yang paling kecil. Kita ada plan A Life Kasih yang bernilai RM50,000 dengan nilai simpanan lebih kurang dalam RM40 untuk usia yang 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Bila kita ada simpanan hibah ni, sekurang-kurangnya dapat meringankan sikit beban keluarga. Saya juga suka cerita pasal setiap orang ada beli kereta sebenarnya. Beli kereta ni sebenarnya kita masih berhutang kalau kita tak ada ambil auto life insurance. Auto life insurance kalau kita tak ambil. Kalau ambil, alhamdulillah. Sebab ni berdasarkan pengalaman saya lah. Satu customer tu, masa tu saya dekat Perodua, saya cakap dengan customer saya ni, cakap ambil lah auto life tu. Sebenarnya dalam 400 lebih je untuk 9 tahun kalau tak silap saya masa tu. Tapi dia cakap tak nak. Dengan RM400 dia kena bayar sekali saja, dia pun tak nak. Tapi dalam tempoh sebulan kemudian dia telefon saya balik semula, Cik Halim, boleh tak kalau saya nak pulang kereta ni balik? Cuba kita bayangkan. Dia nak pulang balik, saya tanya kenapa? Dia cakap dia accident. Dua kaki dia dah kena potong. Jadi dia dah tak boleh bekerja dekat Singapura. Waktu tu dia kerja Singapura. Jadi dia dah tak boleh bekerja. Sedangkan kereta kena bayar. Betul lah dia cakap saya. Dia cakap dengan saya, Cik Alim, betul Cik Alim cakap kalau saya ambil auto life sebelum ni, kereta ni saya dah tak bayar-bayar. Wife saya masih boleh gunakan kereta ni. Tapi sekarang saya dah tak mampu nak bayar. Cuba kita bayangkan. Dengan itu juga, saya juga bercerita kepada sahabat-sahabat yang pakai kereta Perodua yang nilai bawah RM50,000. Cubalah ambil auto life ni secara tak langsung. Sekurang-kurangnya dapat meringankan beban kalau kita meninggal. Kalau kita meninggal, hutang kereta tu boleh dibayar dengan duit takaful ini sebenarnya. Kalau kita tak ambil auto life. Jadi dengan cara ini, kita bersedia untuk sebarang kemungkinan sebenarnya. At least sekurang-kurangnya kita dah prepare untuk tidak membebankan keluarga dengan hutang yang kita tanggung. Jadi dengan plan yang kita ada, kita ada LF Kasih yang paling murah sebenarnya. Kalau kita kira pun dalam RM1.60 sehari. RM1.60 tu lebih kurang dalam RM40 sebulan untuk customer yang berumur 30 tahun ke bawah dengan nilai perlindungan lebih kurang RM50,000. Dengan nilai RM50,000. RM50,000 ni dia akan bayar bila kita meninggal secara biasa saja. Tapi kalau meninggal disebabkan kemalangan, pihak waris akan menerima RM100,000. Sebab plan LF Kasih ni boleh sampai nilai RM300,000 lah. Dia punya nilai. Bila kita ambil lebih tu, dia punya nilai simpanan kena besar lah. Biasa saja. Tapi kalau mengikut pendapat saya, daripada tak ada, lebih baik ada. At least pun RM30. Kalau kita kira pun kalau kawan-kawan yang merokok tu boleh cut sikit daripada duit rokok tu. Maksudnya kalau rokok sebulan 30 kotak, jangan berhenti. Tapi sebaiknya berhenti. Kalau tak nak berhenti masih boleh. At least ambil lah 15 kotak. 15 kotak punya duit, belikan takaful. Sekurang-kurangnya dia akan dapat membantu pada masa-masa akan datang. Kalau ada yang nak bertanya kat bawah, boleh bertanya. Tolong share, tolong like, tolong komen nanti dekat bawah tu,
Sekurang-kurangnya saya tak bercakap seorang sebenarnya. Kalau kita bercakap apa, two way communication ni lebih baik. Kat sini saya nak tunjuk saya pun sebenarnya ada buat rujukan dengan menggunakan buku ni untuk gunakan macam mana nak buat penerangan tentang takaful ni. Sekarang kita satu lagi idea yang saya nampak menggunakan bil ajaib. Bil ajaib ni macam gini tau. Saya beri satu idea macam mana kita nak gunakan bil ajaib ni. Kita ada satu kertas, kita buat semua dia punya pendapatan dekat tengah-tengah. Kita kat situ ada perbelanjaan perumahan, perbelanjaan bil, melancong, pinjaman kereta, perubatan, pakaian, pelajaran dan makanan untuk duit bil makan kita. Tapi bila kita buang pendapatan tu 10% saja, adakah kita mampu untuk menampung kos perbelanjaan kita yang ada ni? Pastinya kalau kita 10% masih kita boleh tampung lagi lah. Mungkin 10% dia tak akan berapa menjejaskan. Tapi kalau kita hilang 90% daripada pendapatan tu, macam mana kita punya keadaan? Menggelepar ke tak menggelepar dia punya ligat kepala otak untuk menampung segala kos perbelanjaan yang kita ada. Sekurang-kurangnya, kalau dengan tak ada pendapatan langsung, maknanya kita terus collapse terus, tak boleh buat apa. Maknanya 100% kita tak ada income. Kat situlah baru kita terasa dia punya berat, bahu yang memikul, berat lagi mata memandang. Terbalik ke? Terbalik. Okey. Jadi bila dekat situ kita punya ni, memang kita akan collapse lah rasanya, memang tak mampu memang kita akan rasa susah lah untuk meneruskan kehidupan dengan tak ada apa-apa pendapatan. Sekurang-kurangnya bila kita asingkan pendapatan kita 10% daripada gaji kita sebelum ini, mungkin dia dapat membantu sedikit untuk merengankan beban kita pada masa-masa akan datang. Alhamdulillah. Kalau nak bertanya, boleh tanya kat bawah. Terima kasih Siti Zawiyah, Muhammad Alif dan semuanya yang berada dekat saya punya ni lah, punya live, Facebook live saya ni. Sekurang-kurangnya dia dapat membantu sebersikit, beri penerangan, beri penjelasan. Mungkin setiap hari sekali saya akan buat live pendek-pendek macam ni, just untuk berkongsi saja kenapa kita perlu ada medical card, mengapa kita perlu ada simpanan hibah kita, kenapa kita mesti ada PA dan sebagainya. Jadi dengan adanya sekarang ni dalam masa COVID-19 ni, pun kita tak boleh keluar. Jadi saya sarankanlah cuba dapatkan satu medical card yang paling minima yang kita boleh ada, yang medical card standalone, yang hanya mungkin dalam 7-80 ringgit sebulan, boleh membantu kita bila kita ditimpa musibah. Memanglah keadaan sekarang memang genting. Jadi kita kena pandai-pandai sendiri untuk uruskan keuangan sebenarnya. Dan salah satu lagi, saya juga suka berkongsi, selain kita perlukan perlindungan takaful, kita juga perlu cari pendapatan tambahan. Buat masa sekarang yang kita ni tak boleh keluar suka-suka hati, jadi kita kena pandai-pandailah belajar satu perniagaan online yang saya suka cadangkan. Banyak dekat luar sana yang boleh kita buat. Cuma kita kena belajar saja untuk mencari, menggali, menimba ilmu macam mana nak buat. Sebenarnya banyak. Sebenarnya salah satu yang mungkin kita boleh cuba ialah kita buat ClickBank. ClickBank, tapi memang kena belajar lah. Memang orang lain dah berjaya buat untuk ClickBank ni macam-macam. Kita boleh buat dropship, kita boleh buat macam-macam perniagaan yang kita boleh buat. Yang penting pada saya, memang ini bukan skim cepat kaya, tapi kita boleh kaya dengan salah satu cara yang kita tekun ni. Macam saya sekarang buat perniagaan Black G secara online 100%. Black G yang saya buat hampir setahun. Buat masa ni dia masih memang membantu saya sangat-sangat dari segi keuangan, dan dapat juga saya
berkongsi sedikit rezeki dengan kawan-kawan yang rasanya memerlukan. Saya berkongsi sedikit. Boleh kata setiap hari ada juga sale yang saya dapat. Cuma sekarang stok untuk kapsul dah mula putus, belum ada. Cuma yelah, kita kena pandai-pandai lah macam mana nak buat perniagaan online ni. Saya tengok kebanyakan orang sekarang pun dah mula mencuba. Walaupun sikit-sikit, sebenarnya bila kita mencuba ni, bila kita dah rasa kita akan selesa dengan apa yang kita buat, kita akan buat terus. Salah satunya macam saya lah. Memang setiap hari saya akan masuk. Ni sebenarnya saya berada dekat office, tapi office ni dekat rumah, dalam rumah saya sendirilah. Memang saya ada satu office kecil. Saya punya Soho sendiri. Alhamdulillah, dengan rezeki yang Allah bagi, saya ada satu tempat selesa untuk saya bekerja sendiri. Sebab saya bekerja sendiri, saya adalah kuli, saya dah ada bos dan segala-galanya saya. Jadi saya masih suka bercerita tentang takaful ni, kenapa kita perlu ada. Saya tekankan kat sini, kalau boleh ambillah yang paling minima kalau kita tak mampu. At least ambil yang lebih kurang dalam RM40 sebulan ataupun RM1.60 sehari. Apa-apa hal pun kita ada RM50,000 untuk keluarga yang akan kita tinggalkan. Sebab kebanyakan kita bekerja, keluar naik motor, sekurang-kurangnya kita dah sediakan payung sebelum hujan, ataupun kita dah ada satu perlindungan yang boleh membantu kita pada saat dan ketika yang kita amat-amat perlukan. Sebenarnya setiap kejadian, setiap benda yang berlaku, semuanya Allah dah atur, cuma kita tak tahu dia punya perjalanan. Bila kita lalu, bila kita rasai, baru kita dapat, oh ini sebab-sebabnya Allah bagi kita ujian macam ni. Buat masa sekarang ni kita kena banyakkan istighfar. Sambil-sambil itu buatlah apa yang patut untuk tambah-tambah pendapatan keluarga. Kalau boleh tolong share, tolong video ni supaya lebih ramai kawan-kawan yang lain dapat manfaat daripada sembang-sembang saya ni, sembang-sembang takaful saya. Yang saya suka tegaskan, kalau boleh setiap orang ambillah simpanan hibah takaful yang paling minima, minima lebih kurang RM40 sebulan. Sebulan. Lepas tu kita ada RM50,000 perlindungan dan RM100,000 bila meninggal disebabkan kemalangan. Mungkin hanya itu saja pagi ni. Saya tekankan lagi, kalau nak cari ataupun nak hubungi saya, nak bertanya lebih lanjut macam mana benda-benda takaful ni berjalan, boleh hubungi saya dekat 016-715-8499 ataupun 019-7508-499. Itu dua nombor yang saya tak pernah tukar sejak 30 tahun yang lalu. Nombor yang paling lama saya gunakan. Sebab saya punya prinsip, kalau kita tukar nombor banyak kali ni, orang susah nak percaya dengan kita. At least nombor saya lebih daripada 30 tahun saya guna, tak pernah tukar. Jadi kalau untuk hubungi saya tu, insya-Allah dapat sajalah. Kedua-dua nombor tu boleh WhatsApp. Satu WhatsApp business, satu WhatsApp personal. Jadi masih boleh hubungi saya. Bila saya dapat info ataupun WhatsApp dari sahabat-sahabat semua, saya akan balas seberapa segera sebenarnya. Sebab saya suka bertindak lebih cepat untuk menyampaikan maklumat apa yang ada. Untuk itu hanya sampai di sini saja video live saya. Sampai jumpa lagi pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.